Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi untuk video yang video PDPR kita. Selepas saja kita dah tamat cuti selama 2 minggu ya. Awak pun dah banyak sangat relax lah, cikgu cakap, boleh kata relax lah. Dan cikgu pun lihat view di untuk video cikgu yang terakhir pun tidak memberangsangkan ya. Maksudnya daripada 14 orang pelajar daripada 17 orang pelajar yang melihat hanyalah kurang daripada tu kali terakhir cikgu tengok kurang daripada tu. Bermaksud ada lagi beberapa orang pelajar yang masih belum melihat ataupun yang masih belum study, ataupun dia study cara lain, cara dia mungkin dia dah tahu ya tentang sel kimia. Sebelum ni kita belajar sel kimia ya. So mungkin dari cara ni cikgu tak tahulah. Tapi cikgu agak kecewa sikit lah sebab effort cikgu buat. Kalau you rasa cara ni tak berkesan ya, ataupun you kurang faham dengan cara yang cikgu buat ni, dengan video yang kita buat ni, awak ada any suggestion you nak bagi ke cikgu, saya tak nak video kita buat jimit, ataupun cikgu saya nak buat cara lain, awak bagikan idea pada cikgu. Cikgu pun sebenarnya pun agak buntu sebenarnya ya. Kita masih tak dapat bersemuka, kita masih lagi banyak lagi topik-topik yang kita perlu buat bersama, tapi kita tak dapat buat. Jadi itu pun merisaukan cikgu. Jadi kalau awak ada idea, cadangan yang memudahkan awak dan memudahkan cikgu, sila maklumkan pada cikgu lah di grup kita, di grup WhatsApp kita. Okey, mukadimah pada hari ini cikgu nak cakap sikit lah berkaitan dengan SPM kita tahun depan ya. Pada SPM tak silap cikgu bulan 3 dah diumumkan. So ada masa lagi ya, jangan risau. Result SPM pun baru keluar baru ni, alhamdulillah ya. Kita ada pelajar yang sangat baik. Result tahun ni sangat baik ya, walaupun berlaku pandemik COVID-19 ya. Sekolahan kita terhenti seketika dan pelajar-pelajar ni pun bermasalah, tapi alhamdulillah ya, result kita sangat baik. Cikgu dapat ada 4 orang pelajar yang dapat A ya. 4 orang daripada 19 calon, 4 orang dapat A. And then kita ada 2 orang A+ ya, 2 orang A+. So A+ ni satu pencapaian yang sangat membanggakan cikgu lah. Ya, maksudnya tak mustahil untuk awak dapat result yang sebegitu ya. Dan yang lain semua orang lulus, tak ada yang gagal pun tahun ni. Yang alhamdulillah ya, hanya ada seorang saja pelajar yang sekadar lulus E. E maksudnya lulus sahaja. Yang lain semua kredit C dan ke atas. Yang ramai pelajar dapat B+, B dan sebagainya. Ya, so effort ya. Mereka dengar cakap cikgu, ikut apa yang cikgu buat, cikgu suruh mereka buat. Alhamdulillah result mereka sangat baik. Ya, so cikgu harap tahun ni pun sama, walaupun berbagai-bagai masalah yang kita hadapi, kita cuba hadapinya bersama. Ya, dan cuba untuk awak ikut cara cikgu. Okey, hari ni cikgu tak nak ambil masa yang lama untuk video kali ni. Kita buat sikit saja ya. Hanya satu saja subtopik yang kita akan buat, iaitu berkaitan dengan sel elektrolisis, tapi kita buat hanya elektrolisis bagi leburan. Okey. So kita akan cikgu akan buka, cikgu tak akan guna slide PowerPoint ni, cikgu hanya akan buat lukisan sajalah untuk bagi awak lebih faham. Okey, so kita akan mulakan kita punya sesi kita pada hari ini. Berkaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini adalah okey, sel. Okey, elektrolisis. Baik, kenapa hilang pula tulisan dia? Elektrolisis. Baik, sudah. Kita guna biasa. Padam balik. Elektrolisis. Okey, elektrolisis ya. Okey, elektrolisis kita ada dua ada dua jenis ya. Yang pertama kita ada elektrolisis bagi leburan ya. Leburan. Elektrolisis leburan dan juga elektrolisis bagi larutan aqueous. Okey. Ada beza antara dua ni ya. Okey, hari ni kita hanya akan pergi kepada elektrolisis bagi leburan.
Apa yang awak perlu tahu? Apa yang awak perlu tahu tentang elektrolisis leburan? First kali kita kena tahu bentuk dulu elektrolisis ni bagaimana. Sel elektrolisis bentuk dia bagaimana. Okey, bentuk sel elektrolisis berbeza sikit dengan bentuk sel kimia sebab sel elektrolisis dia punya perubahan tenaga tu pun dah berbeza. Perubahan tenaga dia adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Okey. So, dia daripada tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Kalau sel kimia, dia daripada tenaga kimia kepada tenaga elektrik. So, itu perbezaan yang pertama. Okey. Yang kedua adalah bila dia start daripada tenaga elektrik, jadi untuk menjana tenaga elektrik itu, okey, dia perlukan apa? Mestilah dia perlukan bateri. Okey, dia mesti perlukan bateri. Jadi, bila kita nak buat tu, mesti ada bateri lah. Bateri kita panjang, pendek, panjang, pendek. Yang panjang ini adalah positif lah. Yang pendek adalah negatif. Okey, kita tarik ke bawah. And then kita ada 2 elektrod. Ya. Yang membezakan dia adalah, apa beza elektrod ni? Ini adalah elektrod yang sama untuk elektrolisis. Ya. Kalau untuk sel kimia, elektrod dia dua-dua tu berbeza. Tapi kalau di sini, kalau kita guna elektrod karbon, jadi dua-dua adalah elektrod karbon. Okey. So, elektrod dia sama untuk sel elektrolisis. Yang ketiga adalah dia punya bahagian bawah ni yang kita panggil sebagai elektrolit. Ya. Sama juga dalam sel kimia pun ada elektrolit. Okey, apa itu elektrolit? Simple je, elektrolit ni adalah suatu bahan kimia yang boleh mengondaksikan elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Okey. So, itu adalah elektrolit. Suatu bahan kimia yang boleh mengkondaksikan elektrik dalam keadaan aqueous atau leburan. Okey, so dia boleh jadi dalam keadaan aqueous atau leburan. Leburan awak dah tahu dah. Leburan adalah suatu benda ataupun suatu bahan kimia yang kita panas dan dia melebur. Manakala aqueous pula adalah suatu bahan kimia yang kita campurkan dia dengan air dan kita larutkan. So, aqueous dia adalah dalam bentuk larutan. Bila cikgu sebut perkataan larutan, dia aqueous lah. Kalau leburan, mesti ada perkataan leburan depan tu. Molten tu mesti ada. Ya? Contoh kalau cikgu nak gunakan zinc klorida, mesti cikgu akan sebut leburan zinc klorida. Maksudnya awak tahu, itu adalah zinc klorida yang dipanaskan dan dia melebur. Okay? So, itu yang pertama awak perlu tahulah. Okay. So, lagi cantik. Okay, seterusnya, kita ambil satu contoh. Cikgu akan buat elektrolisis bagi leburan. Kita ambil satu leburan yang cikgu bagi tadi lah, zinc klorida katakan. Ya. Okey, leburan zinc klorida. Okey, dan kita lukiskan dia punya gambar dia. Okey, kita ada leburan dia. Satu lagi cikgu naikkan. Bila kita leburkan, kita kena letak dia dalam mangkuk pija lah. Zinc klorida tu letakkan dalam mangkuk pija. Dalam bentuk mangkuk pija tu zinc tu, and then di bawah dia mesti ada nama pun pemanasan kan. So kita mesti ada haba ataupun api di bawah dia. Sama ada kita guna Bunsen burner lah, biasa Bunsen burner lah, penunuh Bunsen. Kita panaskan kita punya zinc klorida tu, dia akan lebur, and then kita celupkan dengan 2 elektrod karbon kita, sambungkan dengan bateri. Okay. So kita sambungkan dengan bateri kita. Alright. So kita dapatlah, ini kita punya leburan zinc klorida. Okey, apa yang kita nak tahu? Apa yang kita nak tahu? Dapat kita dah buat macam ni, apa yang kita nak tahu? Okey, kita nak tahu apakah ion yang akan dinyahcas
pada anode dan juga kathod. Mana anode? Mana kathod? Okey, jadi kita gunakan rumus cikgu. Ni adalah rumus yang cikgu bagi daripada turun-temurun lagi. Jadi pelajar dah memang hafal dah. Okey, so apa yang kita buat? Guna rumus pada NECTEC. Ya. Okey. Flow dia yang pertama apa yang awak perlu buat adalah pada NECTEC ni P ni adalah positif. Positif adalah anode. Jadi positif di sini adalah awak punya bateri awak. Bateri positif. Okey, jadi kita punya terminal bagi kathod bagi elektrod kita ni adalah anode. Ya. Terminal positif ialah anode. Okey, negatif pula, negatif bateri adalah K. K di sini adalah kathod. Okey, so ini adalah kathod. Okey. So di sini adalah D ni apa? Pada D ni adalah derma, A adalah anion. Okey, kita buat ni dulu Te adalah terima, K adalah cation. Okey. So itu awak kena tahu dulu. Okey, so anode apa dia buat? Dia menarik anion di sini Cikgu ubah warna. Okey, dia menarik anion. Anion mana? Dalam leburan zinc klorida ada dua ion yang hadir. Leburan kan? Jadi ada dua ion yang hadir. Zinc dengan ion klorida. Zinc 2+ dengan ion klorida. Hadir di dalam kita punya larutan tu ataupun kita punya leburan tu. Okey, kemudian apa yang zinc anode buat? Anode akan menarik anion. Anion mana satu ni? Anion adalah ion bercas negatif. Jadi dia akan menarik klorida. Okey, dia akan menarik klorida. Kathod pula terima cation. Maksudnya di sini dia menerima cation. Cation ini adalah zinc. Maksudnya dia akan menarik zinc pada kathod ni. Ya, pada elektrod kathod kita dia akan menarik zinc. Okey. So kemudian daripada situ kita dah ada dah. Ya. First kali awak akan senaraikan. Senarai semua ion yang hadir. Okey, itu yang first awak buat iaitu awak senaraikan iaitu kita ada zinc 2+ dengan ion klorida. Okey, kemudian awak buat ion yang tertarik di mana tadi? Di anode. Di anode kita dah ada klorida lah. Kita guna rumus kita tadi kan. Ion yang tertarik di kathod. Okey, kalau di kathod yang tertarik adalah zinc 2+. Okey. Kemudian apa lagi? Kemudian baru kita nak tahu ion apa yang akan dinyah cas. Ya. Jadi untuk leburan tak susah sebab ion yang hadir hanya dua dan yang tertarik pada anode hanyalah klorida dan yang tertarik pada kathod hanyalah zinc. Jadi, ion yang akan dinyah cas dah tentulah. Kalau di anode, ion apa yang akan dinyah cas? Dah tentulah klorin. Ya, dah tentulah ion klorin. Ingat tak persamaan setengah nak buat macam mana? Cikgu ajar awak itu. Okey, persamaan setengah. Okey, sini Cl- di sebelah kiri. Di sebelah kanan, sebelah kiri ion, sebelah kanan mesti atom. Ingat tu. Ya. Ion atom. Tapi kena ingat klorin mesti 2 atom kan? So klorin 2. Jadi dia adalah molekul Cl2 klorin. So bila sini 2, sebelah sini pun, sebelah kiri pun mesti 2 juga. Okey, apa dia buat? Ingat tengok balik dia derma. Jadi bila dia derma sebelah kanan. Jadi kena tambah dengan 2 elektron. Ya, tambah sebelah kanan kita 2 elektron. Mana datang 2 elektron tu? 2 kali dengan negatif ni ataupun 2 kali dengan negatif 1 awak dapatlah 2 elektron. Okey. Kemudian apa lagi? Kita tengok pula pada kathod. Okey, pada kathod apa yang berlaku di kathod? Di kathod zinc kita akan dinyah cas. Ion zinc akan dinyah cas. Okey, macam cikgu sebut sebelum ni lah. Ya. Zinc. Okey, cikgu buat di bawah ni lah. Okey. Okey. Kita panggil ni adalah persamaan setengah. Ya.
half equation, persamaan setengah. Okey, persamaan setengah di katod pula adalah persamaan setengah di katod. Okey, yang tertarik tadi adalah ion zinc. Jadi zinc 2 plus, ingat cakap cikgu, sebelah sini ion, sebelah sini mesti atom. Ion, atom. Jadi apa dia buat? Zinc buat apa? Di katod dia terima. Jadi bila terima mesti sebelah kiri dia punya elektron dia. So sebelah kiri di sebelah zinc ni lah, tambah dengan 2 elektron. Mana datang 2? Satu zinc ni ada 1 darab dengan 2 tu darab dengan 2 plus ni kan. Positif 2 ni dapatlah 2 elektron. So inilah dia hasil kita di katod. Okey. So selepas tu bila awak dah tengok dah selesai, habislah, siaplah awak punya leburan awak. Awak dah buat persamaan setengah, siap. Okey, jadi kita nak tahu hasil kita. Hasil di anode. Okey, apa yang terhasil di anode? Awak akan dapat inilah klorin ataupun gas klorin. Gas klorin. Tu hasil ya. Kalau dia minta pemerhatian pula benda yang kita nampak lah. Gas klorin warna apa? Warna kuning kehijauan kan. Jadi pemerhatian kita adalah gas kuning kehijauan dibebaskan. Okey, ini pemerhatian. Okey, maksud di katod pula, di katod hasil di katod kita dapat zinc lah. So awak pun tulis zinc lah hasil kita. Atom zinc ke zinc pun boleh, tak ada masalah. Okey, pemerhatian kita apa pula? Pemerhatian zinc ni adalah logam kan. Logam warna apa? Zinc adalah logam warna kelabu kan. Jadi awak akan sebut di sini dia akan jadi warna kelabu lah ni. Keliling ni akan jadi warna kelabu. Okey, so kita cakap pepejal kelabu terenap. Ataupun hasil di katod ni kita cakap apa? Logam zinc terhasil pun boleh juga. Logam zinc terhasil. Pemerhatian pepejal kelabu terenap. Pemerhatian kita tak boleh beritahu logam apa sebab kita hanya boleh lihat dengan mata kita. Kita tak tahu pun itu logam zinc kan. Tapi bila kita sebut hasil, kita tahulah itu adalah logam zinc. Okey. So itu untuk leburan. Leburan ni lebih mudah sebab apa? Sebab hanya ada satu sahaja ion yang pergi dekat anode dan satu juga ion yang akan pergi pada katod. Jadi dia lebih mudah. Dia tak ada pilih-pilih. Ingat tak cikgu sebut apa ni? Ion yang dipilih untuk dinyah cas ni. Di sini kan, ion yang dipilih untuk dinyah cas. Sebenarnya kalau dalam aqueous kita ada 2 ion. Jadi kita kena pilih yang mana satu kita nak nyah cas. Sama juga dengan di katod pun. Kalau untuk aqueous dia ada dia kena cari apa ion yang hendak dinyahcaskan. Okey. So itu yang cikgu boleh sampaikan pada awak. Itu pun dah 18 minit dah. Sekejap sangat masa kalau nak terang. So cikgu harap awak boleh faham berkaitan dengan elektrolisis bagi leburan. Ya, tak kisahlah leburan di sini contoh zinc klorida lah. Okey, dalam buku awak tu ada lagi beberapa contoh. Okey, cikgu harap awak boleh dapat dan boleh buat latihan yang akan cikgu bagi nanti. Okey, ada satu lagi ya. Dia akan tanya awak tentang kita punya bab ni pun memang pengoksidaan dan penurunan kan. Dia akan tanya awak tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan. Mana satu tindak balas pengoksidaan, mana satu tindak balas penurunan, just tengok kepada nombor elektron dia sajalah. Nombor pengoksidaan dia sajalah kan. Kalau ni negatif, kan Cl minus ataupun negatif 1, sini Cl2 jadi kosong. Jadi negatif 1 kepada kosong, nombor dia meningkat. Jadi ini adalah tindak balas pengoksidaan. Kalau zinc pula, zinc 2 plus jadi zinc, jadi nombor pengoksidaan daripada positif 2 jadi kosong. Jadi yang ini tindak balas penurunan sebab nombor pengoksidaan dia menurun. So yang itu kena buat. Kalau ditanya awak tindak balas pengoksidaan dan juga tindak balas penurunan, hanya tunjukkan
persamaan setengah sahaja. Persamaan setengah. Yang mana satu pengoksidaan, yang mana satu penurunan. Persamaan setengah yang inilah. Yang cikgu bulatkan tu. Dengan merah lah. Ni persamaan setengah. Ni pun persamaan setengah. Persamaan setengah untuk zinc cikgu buat di bawah tadi kan. Ni persamaan setengah. Persamaan setengah dan juga tindak balas penurunan pengoksidaan pun awak gunakan benda yang sama jugalah. Awak gunakan persamaan yang sama. Okey, jadi muka surat 22 dan juga 23 ya. Tolong selesaikan muka surat 22 dengan 23. Ada 3 contoh di situ. Cikgu dah buat satu contoh dengan zinc klorida, kita dah buat. Ada 2 lagi contoh yang awak perlu buat. And then tanyalah cikgu ya, tanyalah cikgu. Cuba. Kalau awak bagi cikgu voice note ke ataupun gambar, dan awak tanya spesifik lah. Tanya spesifik yang mana yang awak tak berapa faham. Kita akan cuba bantulah. Okay. So, itu saja latihan yang awak cikgu akan bagi pada awak. Kemudian, yang lain. Di muka surat 24, sorry 24 pun ada. Jadi, 22, 23, 24. 22, 23, 24. Jadi, cuba buat ketiga-tiga latihan itu. Okay. Itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua.